قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang keempat daripada 6 maksud sidik oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang keempatnya ialah sidik dalam menunaikan keazaman dengan menempuh segala rintangan. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Kita berada pada babus sidqi, bab berkenaan dengan sidik ataupun dalam bahasa kita panggil benar ataupun jujur. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya dia sebut sidik ni ada 6 tahap. Yang pertamanya sidik pada kata-kata, jujur pada perkataan, pada kata-kata, yakni pada lidah. Yang kedua, jujur sidik dalam niat dan kehendak. Dan yang ketiga, yang terakhir kita tengok dalam pertemuan yang lepas, iaitu jujur dalam berazam untuk beramal kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga dan yang keempat ni ada kena mengena lah. Bila seseorang itu berazam, maka yang keempat ni dia nak tunaikan keazaman dia. Yang ketiga, dia duk kata, kalaulah aku sembuh daripada sakit, nak mari masjid tiap-tiap 5 waktu, tiap-tiap sembahyang Jumaat, nak Jumaat di masjid dah. Kalaulah aku ni ada duit banyak, nak dermalah 1000 ke masjid. Tu dia panggil azam tu. Di azam tu Allah Ta'ala tahu dah jujur ke dah. Walaupun kita sendiri pada masa tu berasa nak buat sungguh-sungguh lah sebab sakit masa tu. Tapi bila mari sembuh, tak mari-mari pun masjid. Sembahyang di rumah juga. Bila mari ada duit banyak, dia mari sayang pula pada duit. Berat pula nak keluar daripada poket walaupun RM50. Sebelum ni duk azam nak bagi 1000, 50 pun berasa berat. Tu Allah Ta'ala tahu dah, di azam tu dia tahu dah kita jujur ke tidak. Cuma kita duk berasa jujur dah tu. Kalaulah aku nanti diberi kerajaan, dalam Ihya Ulumuddin sebut, aku nak berlaku adil. Tu azam dalam hati tu. Bila dapat kerajaan, tak adil, tak berlaku adil pun, khianat juga, rasuah juga dan sebagainya lah. Tu Imam Ghazali sebut tu. Dia sebut berbagai contoh tu supaya kita tak jadi sempit tengok dari sudut amal ibadat agama saja. Biar boleh terbuka luar dalam kehidupan kita ni, memang perlu kepada sidik, memang perlu kepada jujur. Sebab tu depan nanti muka surat sebelah tu Syekh Abdul Qadir Isa sebut orang awam macam kita ni faham bab sidik ni hanya pada lidah saja je. Dia ingatkan jujur-jujur ni duk di lidah je. Padahal jujur ni ulama tasawuf
apa yang kita sedang lihat Imam Ghazali bagi sehingga 6 tahap. Jadi kita dah tengok dah sidik dalam berazam nak beramal kerana Allah Ta'ala. Bila dah berazam, yang keempat ni, sidik dalam menunaikan azam tu dengan menempuh segala rintangan. Rintangan ni dalam istilah tasawuf dia panggil aqabah. Dalam kitab Minhajul Abidin ada banyak aqabah. Aqabah ni ibarat satu bukit besar yang susah kita nak daki dia. Sebab tu aqabah yang pertama dia sebut aqabatul ilmi. Nak lalu, nak lepas tahap ilmu tu pun payah dah. Nak boleh duduk sebagai talibul ilmi tu pun payah dah. Apatah lagi nak pergi kepada aqabah-aqabah yang lain. Jadi, orang yang benar-benar jujur dalam nak menunaikan azam dia akan tempuh segala rintangan. Masa sakit tadi, saya sebut contoh, azam di hati. Kalau aku sembuh, tak nak dah tinggal sembahyang jemaah di masjid. Bila kita sembuh sungguh, Allah Ta'ala pasti dia tengok, pasti dia nak suruh kita sendiri tengok betul ke tak mu jujur ketika berazam tu. Dia wak mari macam-macam halangan. Dia wak mari hujan lebat lah. Dia wak mari halangan anak bini lah. Dia awak mari belakang tu. Sebab apa? Dia nak suruh kita sendiri tahu, mu ni jujur ke tidak ketika muazzam dulu. Kalau sembuh, tak nak tinggal dah sembahyang 5 kali sehari ni. Kecuali nak berjemaah di masjid. Kalau seseorang tu betul-betul jujur, maka dia akan tempuh aqabah ni. Hujan pun hujanlah aku pergi. Dah kereta pula 2-3 butir, takkan tak sampai masjid. Lainlah kalau tak ada kereta dengan motor, orang sampai lagi. Dengan bawa payung, tuan-tuan tengok kan naik motor, bawa payung kan? Payung terbang gitu. Tapi pergi juga dia. Time hujan tak lebat lah dengan payung gitu. Time hujan lebat, jawab dia kuyup lah sampai di masjid. Cuma nak sebutnya, orang yang benar-benar jujur nak jaga ibadat dia 5 kali sehari tu di masjid, harum walaupun banjir. Ada seorang hamba Allah. Masa banjir 2014, Pantai Timur. Teruk Pantai Timur 2014. 10 tahun dah lah Punyalah istiqamahnya orang ni dengan jemaah di masjid. Rumah ni air duk main sikit lagi nak naik atas rumah. Tangga ada 2-3 tangga nak naik atas rumah tu. Habis dah lah air ni. Kalau turun betul-betul duk atas tanah tu, maknanya takat ni ngarung pergi masjid. Bawa kain atas kepala. Arung jalan keluar. Kereta tak boleh masuk dah. Kereta parking luar dah. Tak boleh masuk dah. Sebab apa? Rumah. Air nak naik sikit lagi atas rumah. Harum tuan-tuan malam-malam. Tuan-tuan pernah sampai Kelantan tuan-tuan? Kelantan ni tidak secerah KL. Banyak kawasan yang gelap, lampu jalan tak ada. Bahaya sekeliling. Hutan macam-macam tu ada. Ular tak ular macam-macam ada, tapi punya istiqamah harum air ni. Baju basuh habislah. Bawa ni yang kering atas kepala ni nak tukar nanti sampai di tempat yang boleh apa? Boleh basuh tubuh semula, mandi semula, tukar pakai baju kering, nak sembahyang jemaah di masjid.
Ada orang macam tu. Kita keluar rumah, olah tangan. Hujan ni. Hujan baru 2-3 titik. Tak ada dah. Orang Arab, tuan-tuan. Saya ingat orang Arab masa duduk ngaji tu. Antara perkara yang menyebabkan seseorang tu boleh jamak semayang. Isyak dalam maghrib, asar dalam zuhur. Salah satunya ialah hujan yang lebat. Jadi, orang Arab ni kadang-kadang ada yang bermudah-mudah. Padahal hujan tak lebat lagi pun. Dia bagi tahu, Syekh, jamak Syekh. Sebab apa? Hujan lebat. Syekh yang jadi imam tu buta. Dia kata hujan apa? Dia kata tak hujan pun. Nak beritahu, malahnya kita. Tetapi tahin sakit, macam-macam tu janji dengan Allah Ta'ala tu. Nak bangun malam lah. Nak buat baik dah. Nak tinggal dah benda-benda mungkar, benda-benda fahsyat. Nak tinggal semua dah. Tapi bila Allah Ta'ala bagi pada kita, baru kita tahu, rupa-rupanya tak jujur, kita diazam lagi. Jadi, yang keempat ni, kalau seseorang tu betul-betul jujur dalam azam, maka dia akan tempuh segala rintangan. Kalau contoh duniawi kita kan, budak-budak lah nak periksa. Tanya dia, abang target nak berapa A ni SPM? Dia kata nak straight A. Dia cakap nak straight A. Tu azam dia dah tu. Dalam hati dia, mulut pun, di yang pertama tu, sidik pada lidah. Sebut dah lidah tu, nak berapa A ni bang? Nak 12 A. Dalam hati azam nak 12 A tu, keluar di mulut pun nak 12 A. Tengok, terjemah amal pada azam tu. Kalau nampak ambil buku, tidur, bukan dia baca buku, buku baca dia. Jawab dia tu menipu lah tu, dia azam lagi. Kalau betul dia jujur, jawab dia akan tempuh. Jaga malam, tidur sikit pun tak apalah. Letih pun tak apalah. Hujan tak hujan pun kalau ada kelas tambahan, gilah. Mak ayah nak keluar, pergi berjalan-jalan pun dia tak nak pergi. Sebab apa? Ada kelas online dan sebagainya. Tu. Benda tu akabah tu belakang tu. Siapa tak nak? Tukarlah baca buku, ngadak buku, buat homework dengan pergi bersia-sia berjalan-jalan. Siapa tak nak? Pergi minum kopi-kopi. Pergi makan itu, ini dan sebagainya. Tukarlah sepatutnya. Tapi sebab dia jujur. Nak dapat 12 A straight tu, maka dia tinggal segala yang apa? Yang menjadi habuan nafsu dia. Dia duduk berteleku dengan buku dia. Sebab tu orang yang alim, gitu hidup dia. Jujur dia dengan nak kepada ilmu, maka dia tinggal habis benda-benda lain kerana minat dan seronok dia dengan ilmu. Dia sanggup tempuh walau jauh untuk ilmu, tapi dia tak sanggup tempuh jauh untuk habuan perut dia. Sebab dia jujur nak pada ilmu, dia tempuh jauh pun dia tempuh. Dia pergi mana ada tempat. Kalau macam pernah daurah-daurah yang dibuat oleh para masyayikh yang datang daripada Mesir, ramai yang datang bukan daripada area Lembah Kelang. Datang daripada hujung utara Perlis mari. Datang daripada Kedah. Tanya lepas tu, malam ni tidur mana? Tidur masjid. Tidur di masjid. Berapa hari tidur di masjid? Banyak hari. Syekh tak baca 2-3 hari. Khatam Bukhari. Khatam Bukhari bukan 1 hari habis. Mau 4-5 hari. Duk mana ni? Duk masjid. Tidur di masjid. Menumpang di tempat-tempat yang mana diadakan majlis ilmu.
Kenapa? Azam nak pada ilmu. Kita dekat rumah pun tak pergi. Sebab apa tu? Hemah kita pada ilmu tak sama dengan hemah para ulama. Tu cerita dah tu, babak sepanjang. Ngarung air juga. Erek basika dalam banjir. Tok baju kering atas bahu. Erek basika nak naik tak boleh, air banjir. Siapa tempat kering, tukar baju, naik basika kayu pergi. Macam mana tak alim orang macam tu? Usaha sungguh-sungguh. Gitulah nak sebut contoh. Biar kita nampak. Ya ko kita ni berazam nak masuk syurga. Gitu. Depan nanti ada contoh-contoh lain lagi. Cuma nak sebut gitu, azam dalam hati kita nak masuk syurga belakang ni. Tak ada seorang ni kalau tanya ni nak masuk neraka, tak ada. Semua nak masuk syurga. Ya ko pada terjemah dia. Tempuh dah kau rintangan-rintangan dia. Kau kalah dengan cerita. Kau kalah dengan tidur. Kau kalah dengan makan nasi ya kita ni. Kau kalah dengan apa dengan orang sekeliling buah gitu. Kalah dah kita. Bunyi orang azan, sedap lagi topik buah ni, biar. Sembahyang Jumaat kan luah lagi masuk terbuah dulu, lepas ni kita pergi. Tu azam nak masuk syurga, tapi bila tengok kepada nak menunaikan azam tu, tak tempuh pun segala rintangan. Tu dia panggil tak sidik dalam menunaikan keazaman. Dia nak sidik juga dalam menunaikan azam kita tu. Biar jujur. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cerita tentang para sahabat ni. Allah Ta'ala kata apa? Rijalun sadaqu. Ada daripada kalangan sahabat-sahabat ni, sadaqu. Mereka ni orang-orang yang jujur. Ma'ahadullah alaih. Jujur dengan perjanjian mereka dengan Allah Ta'ala. Mereka berjanji dengan Allah, Allah Ta'ala berjanji dengan mereka. Janji apa? Jual diri nak dapat syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah, kan? Tu, ayat jihad tu. Jual diri kita, bayar diri kita pada Allah Ta'ala untuk dapat iwat dia, ganti dia adalah syurga. Ada daripada kalangan tu, Allah Ta'ala sebut, rijalun sadaqu. Memang betul-betul jujur. Antaranya ialah yang disebut dalam sirah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ni, dia tak sempat bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Badar. Maka susah hati dia. Sebab apa? Tak sempat menyertai peperangan Badar bersama Rasulullah. Tapi dalam peperangan yang kedua, peperangan Uhud, tu kali tu dia sempat bersama dengan Rasulullah. Bukan sempat menyertai peperangan Uhud dia, bahkan dia syahid dalam peperangan Uhud. Diceritakan dalam sirah, sebelum dia masuk peperangan Uhud tu, dia sebut dah pada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata apa? Inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Dia kata sesungguhnya aku mencium bau-bau syurga ni sebelum peperangan Uhud lagi. Duk bau dah wangian-wangian syurga ni. Sebab tu bila dia masuk Uhud, dia meninggal. Syahid sungguh dia. Memang Allah Ta'ala nak bagi syurga sungguh. Nak beritahu jujurnya dia, walau mati pun tak apa. Memang aku cari syurga. Tak ada orang kena dia. Sebab apa? Penuh di tubuh ni. Disebut dalam sirah, lebih daripada 80 tusukan pedang, panah, apa lagi, tikaman di tubuh dia. Yang mengecam ni adik-beradik dia sendiri. Cam pun bukan pada tubuh dah. Cam pun tengok pada baju yang dipakai oleh dia. Habis tubuh luka. Tapi sebab jujur nak ke syurga Allah Ta'ala. Sedih tak sempat di Badar, menyertai Uhud, bau syurga aku duk hidup dah.
sebelum masuk Uhud lagi. Gini juga peristiwa yang pernah dicerita oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah. Dia pernah cerita kisah-kisah orang yang berada di bumi Palestin. Orang yang letak di tubuh dia bom, kemudian diletupkan diri dia. Dia kata apa? Orang ni, dia buat ni, dia panggil amaliyat istishhadiyah, dia panggil. Perbuatan dia untuk mendapatkan syahid. Kita duk nampak pada zahir macam bunuh diri. Tu ulama kata amaliyat istishhadiyah tu. Perbuatan mencari syahid. Dia kata biasanya orang-orang ni yang buat ni, dia duk mimpi indah banyak kali dah dalam hidup dia. Sebab tu dia sanggup buat tu. Dia dapat busyra. Akhir zaman ni kan tak ada wahyu. Nabi sebut dah di akhir zaman ni wahyu tak ada dah. Terhenti dah wahyu bila mana tak ada Nabi dan tak ada Rasul. Habis tu yang ada adalah busyra yang Allah Ta'ala datangkan pada orang-orang soleh. Salah satu busyra, berita gembira yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada orang-orang soleh ni, kadang-kadang dia mari melalui mimpi-mimpi orang-orang soleh. Maka kata Dr. Zul, orang-orang yang buat amaliyat ni kadang-kadang dia bermimpi dengan mimpi-mimpi yang indah berulang-ulang kali dah. Sebab tu dia sanggup buat gitu. Demi untuk demi untuk agama dia, agama Islam, agama kita. Tak ada jalan lain dah, kita ni tersepit sangat dah. Kecuali macam mana kita nak suruh musuh undur? Tak apa, aku korbankan diri aku. Demi untuk apa? Untuk memastikan orang lain selamat ataupun Islam terpelihara. Letup diri dia. Itu di antara perbahasan ulama zaman dulu lagi. Zaman saya duk mengaji dulu, ulama buat keluar dah buku tu. Beberapa buah buku yang ditulis berkenaan amaliyat istishhadiyah. Cuma nak sebutnya, rijalun sadaqu. Ada daripada figure-figure ni, lelaki-lelaki ni, tokoh-tokoh ni, mereka memang betul-betul jujur dengan Allah Ta'ala. Walaupun nak mencapai kejujuran tu, mereka gadaikan nyawa sekalipun mereka sanggup. Kita bukan nyawa, tinggal rumah je. Mari masjid sekejap, tinggal rumah je. Tinggal tempat tidur je, bangun sekejap ya. Tak lama pun, pukul 5. Nak sampai pukul 6, 10 minit sekejap je, mandi setengah jam dah. Pukul 5.30 sampai 6, 10 minit, lebih ke 40 minit je. Tinggal bantal. Selepas tidur 5 jam, 6 jam. Lama dah tu. Tidur pukul 11, pukul 12 tidur. Lama dah 5 jam. Tapi tak sanggup tinggal kita. Tu nak bagi tahu jujur tak jujur tu. Kalau betul jujur, penat macam mana pun bangun bila terjaga. Sebab apa? Aku memang berusaha nak kalau boleh kubur terang benderang. Salah satu jalan bergelap di malam hari, waktu qiyamul lail ataupun waktu tahajud, waktu sahur. Tu jalan nak suruh kubur terang. Nabi sebut dalam hadis kan, nak suruh terang kubur kita, nak suruh terang barzah kita, banyakkan beribadat di waktu gelap. Bukan waktu gelap tutup lampu, tidak. Zaman kita ni cerah belaka. Cuma nak sebutnya, itulah biasanya waktu orang bergelap. Boleh kata ke sebahagian besarnya gelap, tapi kita waktu tu nampak je gelap, tapi duduk diri menghadap Allah Ta'ala. Cara tu akan mencerahkan alam barzah kita. Nak dapat yang tu, kena ikhtiar bangun. Susah, memang susah. Siapa senang nak tinggal daripada tempat tidur? Memang susah. Tak ada siapa kata senang. Tapi aku nampak mu senang sebab dia lalu susah dah. Dia lalu susah juga dulu. Kita nampak senang dia terjaga. Senang nampak dia bangun beribadah. Senang sebab dia lalu susah dah. Macam budak-budak yang berjaya tu. Zaman-zaman dulu kan budak boleh ambil 22 subjek. 22 A straight. 18 subjek. 18 A straight. Kita tengok dia hidup sekarang ni senang. Senanglah sebab dia lalu susah dah dulu.
Tuan-tuan biasa dengar Prof Haim dulu Naib Chancellor UUM, sekarang ni dah jadi calon di Kedah. Dia selalu berkongsi saat susah dia waktu belajar sekolah. Kena tinggal bah, ada bah tak nak ambil sebab dia tak ada duit. Kadang-kadang ada 10 sen, dia bayar dengan 10 sen dulu. Nanti dia kata dia akan bayar kalau dia ada duit. Dia catat semua hutang-hutang dia. Dia akan bayar nanti satu masa. Dia cerita dia keluar dengan mak dia saat orang tak bangun lagi. Pukul 4 pagi dia keluar dah dengan mak dia nak menoreh getah. Dia dengar ni haiwan-haiwan ni bunyi duk berlalu dalam hutan ni. Dia dengar mak dia pun bagi salam. Bagi salam, minta dengan Allah Ta'ala supaya apa? Jauh daripada bahaya. Nak cari rezeki, nak cari duit yang halal, nak sara nafkah, nak belajar sekolah ni. Dia cerita susah dia. Bila dia cerita susah tu, dia menangis lah. Dia ingat mak dia. Pengorbanan semua sekali tu. Tapi nak sebutnya ialah, sekarang dia senang sebab dia dah lalu susah. Kita tengok orang beribadat tekun. Mulazamah dengan masjid. Mulazamah dengan mengaji. Macam mana dia boleh jadi orang rajin? Boleh mulazamah dengan masjid. 5 kali sehari, tak tertunda 5 kali sehari dia tu. Sebab dia lalu dah waktu susah. Itulah dipanggil aqabah. Dia lalu dah, dia tempuh dah tu kesusahan-kesusahan tu, cabaran-cabaran tu dia lalu dah. Bila dia lalu, selepas dia dah lalu susah tu, dia kecap manis. Bila dia kecap manis tu, dia tak nak tinggal dalam kemanisan tu. Begitulah ibaratnya dalam buat ibadat pada Allah Ta'ala. Nak sampai kepada jujur, melaksanakan azam kita, nak beramal pada Allah Ta'ala tu, kena lalu aqabah dulu. Susah payah dulu. Bila susah payah tu kita lalu, kita tempuh, maka pada masa tu dia mari senang lah. Lepas tu ada ulama tasawuf kata, bila seseorang tu sampai satu maqam, maka terangkatlah taklif daripada dia. Itu antara perkataan ulama sufi sebut. Bila sampai ke satu tahap seseorang itu terangkat taklif. Ada orang tak faham ayat tu. Dia kata apa? Bila terangkat taklif, maknanya tak perlu beribadat pada Allah Ta'ala. Tu ajaran tasawuf sesat dia panggil. Aku tak perlu dah beribadat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dah sampai satu maqam yang tinggi dah. Tak perlu beribadat. Bukan maksud dia gitu. Taklif ni kan berat, beban. Ibadat, taat pada Allah Ta'ala, meninggalkan maksiat ni semua benda berat pada nafsu kita. Bila kita lalu benda berat ni, kita tempuh pada satu tempoh masa tertentu, sampai satu masa dia jadi ringan lah. Dia jadi senang kita buat. Dia jadi mudah kita buat. Macam tuan-tuan ni, tak ada dah benda yang boleh menghalang tuan-tuan daripada mari masjid. Tapi kalau ingat mula-mula dulu nak ajar mari masjid, payah. Lekatlah satu waktu dulu, mula-mula dulu. Lepas tu usaha lagi tambah jadi 2. Usaha lagi tambah jadi 3. Sekarang ni, tak ada siapa dah boleh sekat. 6.30 tu masuk mandi dah. Siap dah pakai jubah. Ada yang apa? Ada yang naik motor dah, pergi dah ke masjid. Ada yang pukul 5.30 tu kita selisih tengah jalan tu naik motor dah pergi masjid. Subuh pukul 6.10. Gidah dia naik motor. Kita yang muda-muda ni tunggu orang qamat baru pergi. Dia pukul 5.30 kita buat apa? Lawa-lawa. Buat apa? Ibadat lah. Mudahnya dia pergi. Iyalah sebab dia lalu dah susah tu. Tu dia lalu dah aqabah-aqabah. Jadi nak jujur dalam menunaikan azam, kena tempuh rintangan. Rintangan apa yang lalu di depan kita? Lepas tu banyak pula lah istilah-istilah dalam Minhajul Abidin. Nama dia awarid, nama dia qawadih, macam-macam lagi lah. Awarid yang jenis melintang di tengah jalan kita. Bapa Zik waktu ngaji Minhajul Abidin, disebut awarid ni serupa dengan bonggol atas jalan tu. Terpaksa kena perlahan kereta. Sebab apa? Nak naik bonggol. Kena berhati-hati. Sebab apa? Ada rintangan. Rintangan duk mari. Berapa bonggol ada jalan-jalan macam ni kan. Jalan-jalan kampung ni. Jalan-jalan antara rumah ni. Makin banyak bonggol. Gi depan sikit ada bonggol. Gi depan sikit ada bonggol. Bayang pula kalau kereta kita pakai sketing.
Oh, jawab dia, sagaklah bongo tu. Kena ambil menyering. Apa menyering dipanggil? Mengiring ke apa? Gitu habis kurang bahasa KL tuan-tuan. Cuma nak sebutnya, kena jaga-jaga. Sebab apa? Bongo ni di antara contoh awarik. Awarik ni sejenis aqabah. Nak lalu tu beringat. Kalau tak beringat, habislah seketing tu. Nipilah poket. Baru pasang seketing, tengok-tengok patah. Kena gitu kah baru pula. Silat-silat hari bulan, rim boleh pecah ke dia panggil. Kena gi pula kedah tayar, nipih pula duit dah lah, poket nipih dah. Cuma nak sebut contoh. Tu awarid, qawadih yang menghalang seseorang. Itu antara aqabah tu. Lepas yang tu sampai ke highway, boleh speed. 240 Ustaz Azhar Idrus ayat dia bawa kereta. Kan ada orang tanya dia dalam satu kuliah kan. Saya bawa 180. Tiba-tiba kereta ustaz potong saya. Berapa ustaz bawa? Dia pun jawab, saya bawa 240 time tak ada orang dia tu. 240. Waktu mana tu? Tak ada dah awarid. Waktu tak ada dah benda menghalang. Sedahlah kita bangun beribadat di waktu malam pun tak ada dah berasa berat. Sampai masa pukul 5 mata celek. Walau tidur pukul 1 pagi. Walau tidur pukul 2 pagi. Kan tuan-tuan pernah dengar cerita almarhum Tuan Guru. Tuan-tuan duk biasa kan. Orang-orang kuat ni. Almarhum Tuan Guru kan orang cerita. Gilah musafir mana-mana pun. Orang lain tidur dia tak tidur lagi. Orang lain bangun. Tengok dia bangun dah. Bila dia tidur. Para masyayikh memang gitu. Kalau tuan-tuan sohbah dengan para masyayikh, gitu. Kita ngatuk ni. Kita tidur. Dia tak tidur lagi. Kita celek mata baru nak bangun. Tengok dia duduk semayang dah. Bilalah dia tidur. Sebab kekuatan dia bukan duduk pada fizikal macam kita dah. Kekuatan dia duduk dengan Allah Ta'ala. Yang bernama Al-Qawi. Kita ni duduk main aku kalau tak tidur letih ni. Aku ni kalau tak tidur lemah ni. Tu kita duduk di benda lagi. Duduk di asbab lagi. Tidur tu sebab juga belakang. Makan nasi tu sebab juga. Kalau kita duduk dengan Allah Ta'ala boleh tak menjadikan tak makan nasi kuat? Boleh. Dengan tak tidur kuat? Boleh. Sebab tidur dan nasi itu serupa dengan kita. Sama-sama makhluk juga. Pas makhluk boleh bagi bekas kepada kita? Tak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh memberi bekas, nasi pun begitulah tak boleh memberi bekas kuat pada kita. Tidur pun begitulah juga tak boleh memberi bekas kuat pada kita. Jadi dia duduk dengan Al-Qawi. Bila Allah Ta'ala yang bernama Al-Qawi menguatkan hati dia, atau harakatul qalbi, gerakan hati menolak jasad untuk bangkit. Walaupun jasad letih macam mana pun, jasad akan bangun. Disebabkan oleh hati yang merindui kekasih dia. Menolak untuk dia bangun berdiri. Tu tuan-tuan. Malam-malam waktu tuan-tuan ada anak kecil dulu. Siapa bangun buat susu? Bini juga. Bini belakang. Bini beranak, bini buat susu. Tak soleh mana tuan-tuan? Ada kan waktu kita bangun buat susu, saya dak tuan-tuan. Bangunlah, mengantuk kita pun sebab apa? Bini tepuk ni, bang buat susu bang. Sebab apa yang mata ngantuk, letih, balik kerja pun lewat daripada dia tak kerja katakanlah suri rumah. Bangun jugalah kita. Sebab apa? Sebab nak menyempurnakan erti cinta dan kasih pada orang sebelah kita. Pada anak yang baru lahir tu. Tak apalah, ayah pernah, ayah tak cukup rehat, ayah letih. Tak apa. Sebab apa? Nak menzahirkan, nak menterjemahkan makna kasih, makna cinta pada orang yang yang kita cinta dan kasih. Sebab tu buat ikut. Bercakap pun bercakap elok dengan anak-anak. Sebab apa? Sabar dengan telatah anak. Dengan gelagak anak. Sebab apa tu? Sebab nak menterjemahkan cinta kita pada kekasih kita. Tu nak sebut contoh. Andai kita jujur dalam kita berazam, maka kita terjemah keazaman kita tu, kita sanggup tempuh segala rintangan. Baik, 4. 5.
Yang kelima dah masuk dalam amalan. Siddiq dalam amalan pula. Sehingga amalan zahir tidak menunjukkan perkara batin yang dia sendiri tidak bersifat dengannya. Itu yang kelima. Yang kelima ni jujur dalam beramal pula. Jujur dalam beramal. Contoh macam mana? Gini. Contoh. Kita duduk diri semayang tadi. Semayang maghrib tadi. Duduk diri semayang maghrib. Keadaan kita berdiri waktu kita semayang tu, apa yang sedang kita zahirkan pada orang sekeliling kita? Kita sedang menzahirkan yang kita ni khusyuk dalam ibadat solat lah. Kita nak menunjukkan bahawa kita ni sedang beribadat, sungguh-sungguh kita sedang beribadat lah. Kita sedang semayang, sungguh-sungguh kita sedang semayang. Maknanya kita sedang menzahirkan khusyuk kita. Tapi bukan kerana orang tu. Kalau kerana orang tu, maknanya dia menafikan ikhlas. Kalau kita berdiri menzahirkan khusyuk tu kerana si fulan bin si fulan, yang tu maksudnya kita riak. Riak nanti perbahasan akan datang, bab ikhlas nanti. Yang tu maknanya kita riak, kita nak menunjuk pada dia, itu menafikan ikhlas. Ni dak ni. Kita bukan nak menzahirkan khusyuk kita tu kepada orang, tidak. Tapi tiap-tiap kali kita bangun berdiri nak semayang, kita menzahirkan yang kita khusyuk lah. Kita tunduk kepala, baca bacaan yang ada dalam solat tu. Tapi hati kita duk mana agak-agak. Dalam kitab ayat sebut, hati boleh jadi duduk di pasar sedang melunaskan segala keinginan hawa nafsu. Tuannya duduk mana? Tuannya duduk atas tikar semayang. Berdiri, tunduk kepala, baca Fatihah. Tapi hati duduk mana? Hati duduk di mall. Hati duduk di melawati mall. Duduk di KL East ke apa tuan-tuan? Duduk situ. Duduk merayau, tengok kedah tu, kedah ni. Zahir orang tengok khusyuk, tunduk, lama rukuk, lama sujud. Tapi saat rukuk, hati duduk mana? Saat sujud, hati duduk mana? Tu dia panggil, tak jujur dia panggil. Sebab zahir tak sama dengan batin. Sebab tu jujur ni, zahir dan batin sama. Ni, kita pakai gini ni ya. Kita pakai gini ni kenapa ni? Kita menzahirkan baik ni. Kita menzahirkan baik. Sebab tu kita pakai kopiah, kita pakai jubah. Bukan nak tunjuk pada orang pun. Kita sendiri. Kita pakai ni sebab apa ni? Ini pakaian yang baik. Betul ke hati kita sebaik pakaian yang kita zahirkan tu? Kalau kita pakai nak suruh orang kata soleh, tu awal-awal lagi lah riak situ. Ni dak ni, bukan nak suruh orang kata soleh ni. Kita dengan diri kita sendiri. Kita pakai ni, ya ke pakaian soleh ni, hati kita pun soleh juga. Ataupun kita tahu, aku ni benarnya tak soleh. Tapi jangan tukar pakaian tu. Aku ni tak soleh mana? Pakai seluar jeans dengan t-shirt pagoda lah dia tahu. Tu tak kena tipu. Pakailah pakaian comel tu. Pakaian orang soleh tu pakailah. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Tiru-tirulah. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Tiru-tirulah pakaian orang-orang yang soleh. Kalau kamu tak boleh jadi orang soleh, zahir kita nak jadi soleh, tiru. Orang soleh pakai macam mana? Pakai macam ni, pakai macam ni. Kita pakai. Tapi jangan berhenti di zahir tu. Biar dalam lebih baik daripada zahir. Biar hati kita lebih baik daripada zahir tu. Kita bercakap bab sabar, mulut kita ni duk cerita bab sabar. Kita duk cerita pada orang. Biar hati kita sendiri tu lebih sabar daripada mulut kita sebut sabar. Biar hati kita lebih baik. Biar supaya mulut sebut kita kena sabar dalam situasi ni. Dalam situasi kita nak didik anak-anak ni tuan-tuan, kita kena sabar. Tengok-tengok dia sendiri amarah. Budak yang belum taklif ni, budak yang belum taklif, katakanlah bawah 15,
Budak yang belum taklif ni tak ada dosa. Allah Ta'ala pun tak marah pada hamba dia yang belum taklif. Kenapa yang kita jadi marah pada hamba Allah Ta'ala yang belum taklif ni? Tak ambil perangai Allah Ta'ala kita. Allah Ta'ala sendiri tak marah pada hamba dia. Kalau mati, katakanlah budak ni, budak setinggan, katakanlah. Budak yang tak ada mak ayah. Tapi umur dia berapa? Baru 11 tahun. 12 tahun. Tapi sebab dia tak ada mak ayah, hidup gelandangan, katakanlah. Duk curi barang-barang orang ni. Orang kenal budak ni nakal, jahat, ambil barang orang. Umur dia 12 tahun, katakanlah. Dia mati. Syurga tak? Syurga, tuan-tuan. Dia belum taklif. Budak macam ni, Allah Ta'ala maaf. Allah Ta'ala tak ambil kira, tak kisah, tak marah. Kita yang didik anak kita, yang tak semayang baru sekali, ataupun semayang baru nak belajar, kita marah macam seolah-olah dia ni umur 20-30 tahun. Sangat-sangat tak betul. Betul agama ajar ada kita. Bila sebut zahir, biar batin serupa. Sebut riya, sebut ikhlas, biar hati serupa. Sebut warak, biar hati serupa. Bahkan hati biar lebih daripada zahir. Tu nak yang kelima. Baru sidik dalam amal dia panggil. Duk atas tikar semayang, beribadat pada Allah Ta'ala. Di zahir kita menzahirkan kita khusyuk hadap Allah Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Biar hati kita pun duk hadap Allah Ta'ala juga. Duk situ, duk semayang tak? Sebab tu kena ajar. Bila kita duk buat apa, biar hati duk situ. Duk tengah baca Quran, biar hati duk baca Quran. Jangan duk pergi ke lain. Nanti lepas ni kita pergilah ke lain. Lepas habis baca Quran nanti, kaki melangkah keluar daripada masjid, tinggilah. Nanti lepas habis semayang nanti, mugilah. Lepas kaki dah selesai semayang, melangkah keluar daripada masjid, masuk mall, hati gilah masuk mall sekali. Sibuklah nak beli apa benda sekalipun. Sibuk dengan kaki pergi dah. Tangan kita nak ambil barang, mata kita duk tengok barang dan sebagainya. Hati pun mari sekali. Tapi waktu kaki duk atas tikar semayang, mulut duk baca, telinga duk dengar bacaan, hati turut sertalah dalam semayang. Tu baru jujur. Bahkan dia nak lebih daripada tu. Zahir duduk dengan makhluk, hati duduk dengan Allah. Tu dia panggil jamak, dia panggil. Ada istilah faraq, ada istilah jamak. Jamak ni maknanya hati kita sentiasa berhimpun dengan Allah Ta'ala walau zahir duduk dengan makhluk sekali. Macam Rabi'atul Adawiyah lah, dia pernah sebut kan. Siapa-siapa yang nak ambil jasa aku ni, ambil lah. Nak duduk dengan dia, nak berbual dengan dia, nak mari temu dengan dia, ambil lah. Tapi tak ada siapa pun boleh ambil hati aku, sebab hati aku ni hanya berbicara dengan Allah Ta'ala sahaja. Tu nak hati lebih baik daripada zahir. Sama zahir dan batin, tu dah dipanggil sidik dalam amalan. Baik, tu yang kelima. Yang keenam akan datang, sidik dalam semua maqam agama, seperti khauf, raja, ta'zim pada Allah, zuhud, redha, tawakal serta hub akan datang insya-Allah. Kita tengok wallahu a'lam wa ilmuhu atam.